Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Datuk Seri Dr. Haji Hambaba, Menteri Kesihatan, seterusnya para media, tuan-tuan dan puan yang semati sekalian. Setakat semalam 15,426,982 orang telah daftar untuk menerima vaksin COVID-19. Ini merupakan rasio 65.9% daripada penduduk Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Sejak semalam, 5,971,888 telah menerima janji temu telah diberi, manakala 4,211,423 suntikan dos pertama telah pun dibuat dan 1,604,152 telah menerima lengkap 2 dos. Keseluruhan suntikan ataupun dos yang telah diadminister di Malaysia setakat semalam adalah 5,675,002. Sehingga 20 Jun, PIK telah merekodkan pendaftaran fasa 2 sebanyak 5,012,982 individu. Sementara itu, pendaftaran untuk warga emas yang telah direkodkan sehingga kini telah mencecah sebanyak 2,679,219. Bilangan warga emas yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin adalah 1,742,141, manakala yang baki akan mendapat janji temu mereka dalam seminggu 2 ini. Bermula daripada 30 Jun, sebanyak 757,747 janji temu berjadual telah diberikan di seluruh negara. Saya ingin maklumkan bahawa daripada jumlah ini, jumlah yang paling ramai adalah masih lagi warga emas, 253,719. Manakala pada kumpulan usia 50 hingga 59 tahun, kita telah menghantar 228,397. Bagi usia 40 hingga 49 tahun, kita telah menghantar 83,610. Jadi tuduhan yang mengatakan bahawa kita tidak menghantar janji temu kepada golongan usia 50-an disebabkan pembukaan PPP di Stadium Bukit Jalil itu adalah tidak benar, seperti mana yang telah tular di media sosial. Dalam pada itu, melalui permohonan vaksinasi awal yang diterima, setakat ini CITF telah meluluskan sebanyak 5,621 permohonan untuk pelajar-pelajar yang ingin menyambung pengajian ke luar negara dalam masa terdekat dan perlu mendapatkan vaksin mereka segera bagi tujuan tersebut. Untuk pelajar-pelajar yang belum lagi menerima janji temu, boleh menghantar email kepada permohonan@vaccinecovid.gov.my untuk diluluskan supaya vaksinasi dapat diberikan kepada mereka sebelum melanjutkan pelajaran mereka di luar negara. CITF juga telah menerima lebih 100,000 permohonan ibu hamil, 98,166 jumlah yang tepat, untuk vaksinasi mereka. Janji temu sedang dikeluarkan secara berperingkat mengikut jangkaan tarikh bersalin ataupun estimated date of delivery, di mana pada hujung minggu lepas kita telah memberikan sebanyak 3,000 janji temu di Kuala Lumpur dan 224 di Perlis. Pada hujung minggu ini kita akan ada satu sesi vaccination kepada ibu hamil di Kuala Lumpur dan juga di negeri Perlis, manakala selebihnya di negeri-negeri lain sedang diproses dan akan kita keluarkan janji temu mengikut keutamaan EDD dalam minggu yang akan datang. Pada 15 Jun, negara telah sekali lagi merekodkan kadar vaksinasi harian melebihi paras baru, iaitu 215,876. Vaksinasi harian tertinggi yang dicatatkan setakat ini adalah pada 17 Jun, iaitu sebanyak 221,706.
Dan kita akan terus menyasarkan kepada penanda aras baru, iaitu sebanyak 300,000 dos sehari dalam masa yang terdekat. Itu pun saya baru terima arahan daripada Menteri Kesihatan untuk segerakan 300,000 dos sehari. Purata pemberian suntikan vaksin sepanjang minggu lepas juga telah meningkat ke 189,329 berbanding minggu sebelumnya, iaitu sebanyak 130,842. Kadar vaksinasi negara kini sedang giat diperhebatkan di seluruh negara, selari dengan sasaran Pelan Pemulihan Negara untuk mencapai perlindungan seluas-luasnya secepat mungkin untuk negara kita kembali kepada norma yang sebelum ini. Penghantaran bekalan vaksin seterusnya yang dijadualkan tiba adalah seperti berikut. Bagi Pfizer, jumlah dos vaksin daripada Pfizer yang telah diterima adalah kumulatif 4,78,620 dan akan sebanyak 444,600 dos akan dihantar pada minggu ini. Sukacita saya maklumkan bahawa bermula daripada minggu kedua bulan Julai, kita akan melihat peningkatan vaksin daripada Pfizer setiap minggu yang akan saya umumkan pada minggu depan. Bagi vaksin CoronaVac daripada Sinovac, sebanyak 3,687,880 dos telah diterima, manakala pada minggu ini sebanyak 760,880 dos akan diedarkan kepada fasiliti. Bagi AstraZeneca, kita telah menerima 828,000 dos setakat ini, dan kita akan terima penghantaran baru daripada AstraZeneca pada awal bulan Julai yang akan saya umumkan pada minggu hadapan. Untuk pengedaran vaksin, sejumlah 7,345,207 dos telah diedarkan ke seluruh negara. Pecahan mengikut jenama adalah seperti berikut. Sinovac 2,525,337 dos, Pfizer 4,78,620 dos, AstraZeneca 741,300 dos. Bermula hari ini, kita telah membuat keputusan untuk mengaktifkan fasa 3 di Lembah Kelang. Mengambil kira kadar peratusan warga MAS yang berdaftar di sini sudah mencapai 99% yang telah menerima suntikan vaksin dos pertama atau janji temu vaksin mereka di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan 88% di negeri Selangor. Langkah proaktif ini dibuat tanpa menunggu semua 100% yang berdaftar selesai disuntik bagi memastikan program vaksinasi dapat kita segerakan. Untuk makluman, fasa 3 ini telah digerakkan secara berperingkat di daerah tertentu yang telah habis memvaksinasi kumpulan warga MAS dengan sekurang-kurangnya 1 dos. Seperti Putrajaya telah bermula beberapa minggu yang lepas pemberian janji temu kepada fasa 3, iaitu golongan di bawah usia 60 tahun. Kita akan terus mendapat laporan daripada negeri-negeri bagi warga MAS yang belum lagi berdaftar. Apabila mereka berdaftar, kita akan terus meletakkan mereka dalam senarai keutamaan supaya mereka terus diberikan suntikan vaksin dan tidak diletakkan di belakang. Program imunisasi kebangsaan terus diberkasakan dengan pembukaan PPV Mega terbesar, iaitu di Stadium Bukit Jalil pada hari ini. Bukit Jalil akan operasi dengan suntikan 5,000 sehari, dan kita akan pergi kepada kapasiti maksimal 10,000 sehari apabila kita melihat bahawa proses suntikan itu berjalan dengan lancar dan mematuhi SOP. Turut dibuka hari ini adalah satu lagi PPV Mega, iaitu UITM Shah Alam dengan kapasiti sebanyak 3,000 suntikan sehari. Sementara itu, 17 lagi PPV awam baru akan turut mula beroperasi, iaitu di Sabah, Sarawak, Terengganu dan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini. Saya ingin memaklumkan akan progres PPV di seluruh negara yang melibatkan pengamal perubatan swasta yang diuruskan oleh Protect Health Corporation, iaitu syarikat tidak berasaskan keuntungan milik Kementerian Kesihatan Malaysia. Setakat ini, sebanyak 782 fasiliti kesihatan melibatkan pengamal perubatan swasta telah beroperasi seawal 3 Mei
yang terdiri daripada 661 PPV GP ataupun klinik swasta, 81 PPV hospital swasta, 10 PPV klinik pakar, 8 PPV pusat jagaan ambulatory, 4 PPV industri, 10 PPV integrasi iaitu PPV yang dikongsi bersama dengan KKM dan juga Protect Health dikendalikan bersama, dan 8 PPV AstraZeneca. Kesemua fasiliti ini memberi suntikan sebanyak 93,358 dos sehari dengan jumlah terbesar melalui PPV AstraZeneca sebanyak 26,300 sehari. CITF juga akan menggunakan khidmat pengamal perubatan swasta untuk usaha-usaha vaksinasi seterusnya seperti vaksinasi bergerak bersama dengan kumpulan NGO. Seperti yang telah diumumkan, 2 lagi vaksin telah pun diluluskan iaitu CanSino dan vaksin Janssen daripada Johnson & Johnson oleh mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah. Mesyuarat yang sama turut meluluskan vaksin Pfizer untuk kegunaan terhadap golongan remaja berusia 12 tahun ke atas. Mesyuarat jawatan kuasa jaminan akses vaksin pada minggu ini yang dikongsikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan saya akan putuskan kaedah penggunaan vaksin Pfizer untuk golongan remaja dan bila kita boleh mulakan pemberian kepada golongan remaja berdasarkan kepada nasihat dan syur yang akan dibuat oleh jawatan kuasa expert working group kita. Itu saja daripada saya jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Melaporkan kes-kes yang berlaku pada minggu EPID ke-24 iaitu bermula 13 hari bulan Jun sehingga 19 Jun 2021 oleh National Institute of Health MOH. Untuk kes-kes harian pada 19 Jun kita telah melaporkan kes harian kumulatif sebanyak 691,115 kes sehingga 19 Jun. Dan pada minggu EPID ke-24 kita telah melaporkan sebanyak 38,911 kes dilaporkan puratanya iaitu 5,559 kes sehari. Berbanding dengan minggu EPID ke-23 kita mendapati kes harian menurun sebanyak 6,5% berbanding minggu EPID ke-23. Dan penurunan kes harian telah pun diperhatikan sejak 3 minggu yang lepas. Bermula minggu EPID ke-21 di mana kes-kes harian mula menurun. Untuk kes aktif kita telah melakukan pada 19 Jun 64,523 kes aktif dilakukan pada 19 Jun. Dan untuk minggu EPID ke-24 68,462 aktif kes secara purata dilaporkan. Dan ini juga menunjukkan sebanyak 16% penurunan aktif purata kes berbanding minggu EPID ke-23. Dan penurunan aktif kes ini telah pun diperhatikan berlaku sejak 2 minggu yang lepas iaitu sejak minggu EPID ke-22. Dan kadar sembuh negara telah merekodkan 622,244 kes telah sembuh. Ini mewakili 90% daripada semua kumulatif kes telah sembuh. Kematian pada EPID ke-24 iaitu pada 19 Jun seramai 4,348 purata 4,348 kes secara kumulatif telah dilaporkan, yang mana fatality rate ialah pada 0.63%. Dan pada minggu EPID ke-24 504 jumlah kematian dilaporkan, yang mana purata sehari 72 kematian dilaporkan.
Dan saya ingin juga maklumkan bahawa terdapat 8.9% pengurangan kematian berbanding minggu epid ke-23. Dan pengurangan kematian telah pun diperhatikan menurun sejak 2 minggu lepas daripada minggu epid ke-22. Kes-kes di ICU pada 19 Jun 886 kes dilaporkan berada di ICU, dan pada minggu epid 24 910 purata kes ICU, yang mana terdapat 0.6% penambahan kes ICU berbanding epid week ke-23. Dan penambahan kes-kes yang dilaporkan berada di ICU telah diperhatikan bermula pada minggu ke-13, iaitu epid week ke-11. Kes-kes yang menggunakan ventilator ataupun perlukan ventilator dilaporkan pada 19 Jun 441 kes memerlukan ventilator di ICU, dan daripada itu pada epid week ke-24 450 purata memerlukan ventilator, iaitu kita dapati ada penurunan berbanding minggu epid ke-23 sebanyak 0.9%. Dan pengurangan penggunaan ventilator di ICU telah pun dilihat sejak minggu yang lepas, iaitu bermula epid week ke-23. Kita telah pun menguji pada 19 Jun kumulatif keseluruhan sebanyak 13,771,611 ujian dilaksanakan, dan pada minggu ke-24 epid sebanyak 561,156 ujian dilaksanakan, yang mana menunjukkan purata seharian ujian yang berjaya dilaksanakan ialah sebanyak 80,165 ujian. Bagaimanapun ini telah menunjukkan ada penurunan sebanyak 10.9% penurunan ujian berbanding minggu epid ke-23, dan pada minggu epid ke-24 kadar positivity yang telah dilakukan ialah 6.9% untuk ujian tersebut. Dan didapati bahawa ada sedikit peningkatan positivity rate berbanding minggu epid 23 sebanyak 0.3%. Untuk RT ataupun infectivity rate R value, kita telah merekodkan pada 19 Jun R value kita ialah 0.96, dan pada epid week ke-24 RT value kita meningkat secara harian sebanyak 0.8%, dan RT value 1 ke bawah, walaupun telah menunjukkan berlaku sejak berminggu yang lepas, tetapi ada sedikit kenaikan walaupun masih lagi di bawah 1%. Untuk kes-kes kluster pada 19 Jun 2,604 kluster secara kumulatif telah pun dilaporkan, yang mana 824 adalah merupakan kluster yang aktif. Berbanding dengan minggu yang selepas itu 8.3% ataupun 63 kluster penambahan berlaku. Dan pada minggu epid ke-24 79 kluster telah pun diisytiharkan tamat, yang ini penurunan 6% berbanding minggu epid ke-23. Pada minggu epid ke-24 sebanyak 142 kluster baru dilaporkan, dan itu terdapat penambahan 7.8%. Untuk pecahan kluster-kluster, untuk kluster tempat kerja pada minggu epid ke-24 96 kluster baru tempat kerja dilaporkan, 67.6%. 31 kluster dari komuniti, iaitu 21.9% yang baru. 8 kluster ataupun 5.6% daripada kumpulan berisiko tinggi. 5 kluster ataupun 3.5% daripada pusat tahanan.
dua kluster ataupun 1.4% daripada kluster pendidikan, dan alhamdulillah kluster daripada religious activity kosong. Tidak ada kluster dilakukan daripada kegiatan keagamaan. Dan pada aktiviti ke-24 sehingga semalam kita telah dapat dimaklumkan bahawa sebanyak 264 lokaliti dalam negara kita telah pun dikenakan EMCO ataupun Enhanced Movement Control Order, iaitu PKPD diperketatkan. 108 lokaliti di Sabah, 37 di Pahang, 32 di Kedah, 18 Terengganu, 27 di Sarawak, 15 di Perak, 13 Penang, 5 zon di wilayah Persekutuan Labuan, 5 di Johor, 5 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 2 di Kelantan. Untuk kapasiti hospital yang kita telah dalam indikator 2 Pelan Pemulihan Negara, iaitu kapasiti ICU yang kita tangani untuk COVID-19. Pada aktiviti ke-24 sebanyak 102 hospital awam telah digunakan untuk merawat kes COVID, dan 138 PKRC termasuk detention center digunakan untuk merawat kes-kes COVID. Untuk itu 11,694 purata katil untuk COVID-19 suspected atau probable disediakan, dan 1,275 katil untuk COVID-19 suspected probable disediakan dan diduduki di private hospital. Dan pada minggu ke-24 di PKRC 15,366 purata katil dipenuhi di PKRC. Dan manakala untuk ICU bed di hospital awam 1,516 ataupun 85% telah pun digunakan di hospital awam, iaitu sebanyak 2% penurunan berbanding minggu epid ke-23. Akhir sekali saya ingin mengumumkan bahawa kita telah pun membangunkan vaksin COVID-19 teknologi dudukan genetik pemutus ataupun messenger mRNA, iaitu dilakukan di IMR, yang mana status projek pembangunan vaksin mRNA di IMR pada masa ini adalah di peringkat pengklonan, iaitu cloning genetik sasaran, iaitu merangkumi virus asal dan varian lain virus SARS-CoV-2. Selepas proses pembangunan vaksin mRNA ini selesai, kajian keberkesanan vaksin, iaitu kajian praklinikal, iaitu untuk haiwan kecil dan besar, dan kajian klinikal manusia fasa 1-3 perlu dijalankan sebelum proses pendaftaran dan penghilangan vaksin mRNA. Itu saja dari saya. Terima kasih. Datuk Seri Wadi, saya nak tanya pasal bekalan vaksin ya. Dilaporkan awal bulan ni Dua Pharma telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan untuk membekalkan 64 juta vaksin jenis Sputnik. So boleh tahu perkembangan ni dan bila kelulusan oleh MPRA akan diketuai? Dan soalan kedua, dos tunggal vaksin jenis CanSino dan Janssen, bila vaksin ni akan diedarkan ke fasiliti? Terima kasih. Bagi vaksin ataupun perjanjian dengan Dua Pharma, perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Kesihatan memberi tempoh masa 3 bulan untuk mereka mendaftarkan vaksin itu dengan NPRA. Jadi setelah ditandatangani perjanjian tersebut, Dua Pharma ada 3 bulan lagi untuk mendaftarkan vaksin itu dengan NPRA. Saya difahamkan ada beberapa maklumat
stability yang masih lagi diperlukan oleh NPRA sebelum membuat sebarang keputusan. Namun demikian, NPRA juga telah maklumkan bahawa proses pendaftaran itu akan dipermudahkan sekiranya vaksin Sputnik mendapat emergency use listing oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, di mana Sputnik belum lagi mendapat EUL daripada WHO. Manakala untuk vaksin CanSino, seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan sebelum ini, kita bakal menerima penghantaran dos-dos pertama pada bulan Julai. Kita sedang tamatkan jadual penghantaran untuk CanSino, tapi saya yakin kita akan dapat mula mengedarkan vaksin CanSino pada hujung bulan Julai. Bagi vaksin Johnson & Johnson, kita masih lagi belum menerima apa-apa maklum balas daripada kemudahan COVAX. Kita telah exercise our option ataupun telah memilih untuk menggunakan option kita dalam COVAX untuk memilih vaksin Johnson & Johnson. Namun demikian, setakat hari ini COVAX belum lagi memberi tarikh penghantaran vaksin Johnson & Johnson kepada Malaysia. Assalamualaikum Menteri Seri. Mengenai pembangunan vaksin COVID-19 tu, untuk kajian praklinikal tu, kita ada jangkaan bila kita akan laksanakan untuk kajian klinikal untuk manusia dan haiwan. Ya, kita telah maklumkan bahawa di IMR pembangunan vaksin untuk messenger RNA ataupun mRNA COVID-19 telah bermula sejak November 2020. Yang ini kerjasama IMR dengan UPM dan juga proof of concept rujukan genetik virus bagi calon vaksin atau bukti konsep yang telah dibangunkan tu dicipta dan boleh berfungsi menghasilkan imuniti terhadap virus. Jadi kajian ini dibiayai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, NIH dan juga MUSTI. Dan kita setakat ini masih lagi dalam proses pembangunan untuk mengadakan ujian keberkesanan iaitu terhadap haiwan kecil dan besar. Dan untuk ujian klinikal manusia kita perlukan dilakukan dalam masa beberapa bulan. Okey, ada soalan lain? Online pula. Hello, Datuk Sri, saya ada soalan. Satu ialah berdasarkan kepada yang kita tanya minggu lalu dan seterusnya serta pelbagai faktor penyumbang lain, adakah kemungkinan tempoh fasa pertama akan dilanjutkan lagi sehingga ke Julai? Dan yang kedua, boleh tak Datuk Sri ganti sikit sebab ada satu viral mengatakan penerima vaksin patutnya mengelak daripada mengambil antiseptik supaya untuk ada komplikasi selepas menerima vaksin. Terima kasih. Kita tahu bahawa pelan pemulihan negara yang telah pun diumumkan oleh Yang Maklumat Perdana Menteri mengandungi 3 indikator penting, iaitu kes harian dan kapasiti ICU serta vaksinasi yang kita nak laksanakan. Alhamdulillah, untuk fasa ini lebih daripada 10% rakyat Malaysia telah pun menerima vaksin COVID-19. Ini melepasi threshold full vaccination, not yet, but yang first dose tu dah menerima 10%. Dan juga indikator untuk kes harian di ICU sekarang ni dah turun, walaupun dah turun sikit tapi masih lagi melebihi 75%. Dan sekarang ni kadar turunan ICU 95. Minta maaf, tadi dos kedua vaksin yang dah complete 4.67 lah, kita perlu melepasi 10%. Dan purata kes 7 hari untuk kes-kes COVID dilaporkan untuk 14 Jun hingga 20 Jun 5557. Dan kita perlu pastikan bahawa kes harian kurang pada 4,000. Kita ada masa lagi 21 hari bulan hingga 28, ada lagi 7 hari 7 hari kita masih monitor. Kita masih lagi monitor dan kali ini kita yakini akan dilepasi dengan kerjasama solidariti
dan juga tekad untuk terus memendung penularan COVID ini dilaksanakan secara full of government approach dengan full of society approach. Kedua ialah berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Kalau mereka diberikan anestetik, apa maksudnya? Boleh ulang. Anestetik ini bius lah. So tak ada, in fact mereka yang menjalani pembedahan menggunakan bius, sama ada local anesthetic ataupun general anesthetic. Kedua-dua kaedah tersebut tidak menghalang untuk sesiapa menerima vaksin ya. Okay. Just nak menambah sikit, peralihan fasa tahap kedua, sebenarnya assumption dia adalah hujung bulan Jun, tapi sebenarnya dalam pengumuman rasmi tidak disebut. Sebab kita melihat fasa ini sebagai dinamik. Ada 3 ambang yang perlu kita mencapai, iaitu kes harian, utilization ICU, dengan yang ketiga fully dose. Di bawah peak adalah nilai ambang untuk fully vaccinated 10%. Kita menjangkakan nilai ambang itu dapat dicapai pada pertengahan bulan Julai. 10% fully vaccinated. Okay? Okay, Assalamualaikum YB dan Dato'. Saya Wazan daripada utusan. Hari ini utusan Malaysia ada melaporkan kenyataan dalam media pengarang. Kami punya ketua pengarang kumpulan yang dia mempersoalkan kenapa kita punya Malaysia lambat dari segi vaksinisasi, sedangkan negara lain seperti Hungary boleh stadium mereka dah 20,000 yang hadir. Kita faham Malaysia sedang bergelut untuk memberi vaksinisasi, tapi apakah punca kenapa Malaysia yang dianggap sebagai sebuah negara yang maju tapi masih lambat dari segi aspek untuk mencapai immunity kelompok? Itu saja. Ya, saya ingin memaklumkan bahawa kadar vaksinasi kita bergantung kepada bekalan. Ya, saya suka utusan Malaysia menggunakan contoh Hungary. Adakah utusan Malaysia sedar bahawa Hungary adalah sebahagian daripada Kesatuan Eropah, dan Kesatuan Eropah telah berunding dengan pembekal vaksin secara bukal dengan kuasa pembeli Kesatuan Eropah, dan juga antara kilang-kilang yang mengeluarkan vaksin berada di Eropah. Jadi mereka telah membolot vaksin dengan lebih awal lagi. Sedangkan negara-negara di Asia, termasuklah negara Jepun, negara yang sudah maju, sangat keterbelakang berbanding dengan negara-negara Eropah, negara Amerika Syarikat, negara United Kingdom, negara Kanada dan sebagainya. Termasuklah negara daripada Afrika Selatan, Amerika Selatan. Negara Amerika Selatan yang terima banyak bantuan daripada Amerika Syarikat. Ya? Jadi kalau kita nak melihat di sini, Hungary is part of the European Union, and they cornered the vaccination market, or the vaccine market, untuk dihantar lebih awal kepada negara mereka. Bukan kita tak boleh buka PPV besar seperti Stadium Bukit Jalil dan sebagainya. Bila saya umum ada kata, oh baru nak buka. Yalah, kita tak buka sebelum ini sebab bekalan kita tak cukup. Kalau kita dah buka PPV mega, tak cukup bekalan, bazirlah duit. Nanti rakyat akan marah. Kerajaan kata kenapa buka PPV mega sedangkan bekalan tak cukup. Bila bekalan dah mula sampai, barulah kita buka PPV dengan lebih banyak lagi untuk meningkatkan kadar vaksinasi kita. Kenapa utusan Malaysia tidak melihat kepada negara-negara jiran kita? Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam sebagai contoh. Kita jauh mendahului mereka, dan kita menghampiri negara Jepun pada waktu ini. Jadi saya rasa fokus kita, walaupun fokus kita adalah kadar vaksinasi yang lebih tinggi, dan kerajaan sedang usahakan supaya kita dapat mencapai kadar vaksinasi yang tinggi, tapi poin yang harus dibangkitkan oleh sidang pengarang surat-surat khabar kita juga adalah soal ketidakadilan pengedaran vaksin di peringkat dunia,
di mana sebahagian besar daripada vaksin dibolot, dibeli oleh negara maju, termasuklah your favorite country Hungary, iaitu sebahagian ahli daripada Kesatuan Eropah, European Union. Bought in bulk, negotiated in bulk. So you should be talking about vaccine inequity on a global scale. Bukannya hanya salahkan kita. We are in the same boat as other Asian countries. Kita bangkitkan perkara ini daripada awal dulu, mengatakan bahawa bekalan vaksin tidak diagih dengan adil. Negara United Kingdom beli vaksin 5 kali ganda untuk penduduk mereka. Negara Canada membeli vaksin untuk 5 kali ganda daripada penduduk mereka. Hoarding, tak bagi. Bulan ini saja barulah kita terima sumbangan ataupun offer of donation daripada negara-negara yang bolot vaksin. Barulah kita terima tawaran daripada Amerika Syarikat, daripada Jepun, daripada China. Oh, hi Malaysia, would you like some vaccines? Kita dah tunggu lama dah, ya. Jadi walaupun kita mengambil tanggungjawab terhadap kadar vaksinasi di negara kita yang sedang kita tingkatkan, saya minta media tengok kepada isu ketidakadilan pengedaran vaksin di peringkat global. Global vaccine inequity. Go see what happened to your favorite country, Hungary. They're part of the European Union. Apakah bed occupancy rate di hospital COVID dan ICU COVID di setiap negeri setakat 19 Jun? Dan yang ini mungkin secara jawapan menulis Datuk Sri, berapakah jumlah sampel kes dan positif rate untuk setiap negeri bagi minggu epidemik 24 dan juga 7-day COVID incidence rate untuk setiap daerah. Terima kasih. Okay, yang saya kata Ya. tu. Okey, untuk soalan biasa perlulah every week, iaitu pada minggu epid ke-24 jumlah individu yang telah sampel seperti saya maklumkan tadi 561,156 dengan kadar purata positivity ialah 6.93 dan pada minggu epid ke-24 Johor melaksanakan ujian sebanyak 52,715 yang positif 3,090. Ini menunjukkan kadar positivity ialah 5.86. Kedah 22,461 ujian dijalankan 6.86%. Kelantan 19,583 7.38%. Melaka 19,635 ujian 5.66% rate. Negeri Sembilan 38,406 11%. Pahang 25,200 1.65%. Perak 22,852 ujian 4.48%. Perlis 826 ujian 2.06%. Pulau Pinang melaksanakan 32,108 ujian 3.36%. Sabah 43,311 3.86%. Sarawak 66,745 6.35%. Selangor 130,467 ujian dilaksanakan 10.1%. Terengganu 19,596 2.05%. Wilayah Kuala Lumpur melaksanakan 54,455 ujian 7.41%. Labuan 9,377 ujian 10.07% dan Putrajaya melaksanakan 1,426 ujian 3.08%. Keseluruhan ujian dilaksanakan epid week ke-24 ialah 566,156, yang mana jumlah kes positif yang dikesan sepanjang epid week ke-24 ialah 38,911 orang. Ini menunjukkan kadar positivity ialah 6.93%. Pada minggu epid ke-23, ujian yang dilaksanakan ialah 629,884, yang mana 41,630 kes positif, lebih banyak daripada kes dalam epid ke-24, 6.61%. Itu jawapan kepada jumlah sampel yang dilaksanakan. Boleh pergi pada Wang Ali? Ya, Hospital bed. terima kasih. Based on our projection and taking into consideration vaccine supply and the TPV capacity, we project that we can reach 10% full coverage, which is 2 doses by the middle of July. Currently, for every 100 doses that we administer, 30 doses are
the second dose. So in order to fully immunize 10% of the population, or 3.2 million people, we need to administer roughly 10.7 million doses, taking into consideration the ratio that I mentioned just now. We are aiming to administer 8 million doses in June, and hopefully we will reach 10.7 million in mid-July. So this will involve ramping up our daily capacity, but we feel that we can get to about 10.7 million doses in mid-July, and therefore 10% full coverage by mid-July. That's our present projection at the moment. On PICAS, this is a voluntary program for industry to participate in a public-private partnership. We are not forcing industry to participate, but because of my engagements with industry players, they've come forward to say that they want to help the government accelerate and also shoulder some of the costs. So we are not forcing them. The government is providing the vaccines free of charge, and the employer or the company bears the operational cost of the vaccination charged by Protect Health. And this is not a profit-making exercise. The charges that we impose are kept to a minimum, and we ensure that it's not burdensome to the industry. So we feel that because it's a non-mandatory, voluntary exercise, where industries have come forward to say we want to immunize or vaccinate our workers as quickly as possible. And this is in line with the Ministry of Health's guideline of Fasa 4 Kawalan Wabak or pandemic control, in light of the fact that many new clusters are cluster tempat kerja or workplace clusters. So we work together with the private sector. The vaccines are free, but they come forward and said we are willing and able and happy to assist the government by absorbing the operational cost of PICAS. So while the government of course has the budget to roll out PIC, we welcome this contribution from the private sector so that we can use the budget for PIC for the rollout for the general population. Thank you. Ya, untuk katil yang digunakan sepanjang sehingga kini, data terkini daripada 11,817 katil yang disediakan untuk kes COVID-19 probable ataupun suspected atau PUI ialah sebanyak 11,817, 7,818 digunakan seluruh negara. Ini menjadikan 66% penggunaan katil di hospital. Untuk ICU, setakat ini bilangan katil yang disediakan untuk kes COVID-19 satu negara ICU adalah 1,187 dan 196 kes-kes ICU yang merupakan COVID positif probable suspected COVID-19. Ini merupakan 92% sehingga hari ini. Dan yang ventilate satu negara setakat ini kita menyediakan ventilator untuk kes COVID sebanyak 1,291 dan 594 kes COVID probable dan suspected menggunakan ventilator. Yang ini merupakan 27% untuk COVID kes seluruh negara ventilator yang kita ada. Dan saya ingin mengumumkan sedikit maklumat, iaitu tadi kita sebut pasal positivity rate tinggi. Sejak didaftarkan kes-kes COVID positif, kita dapati ada beberapa kluster-kluster yang menunjukkan positivity rate tinggi. Sejak sehingga kini ada 24 kluster yang menunjukkan kadar positivity melebihi 80%. Yang ini contoh kluster Alam Jaya 2 di Selangor, kes yang disaring sebanyak 41 atau 41 kes dan yang positif 119. Yang ini ialah kilang bateri supplies. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila kita melaksanakan ujian terdapat kes-kes yang positivity tinggi di kawasan tertentu. Untuk itu daftar yang kita maklumkan kepada Kodlu tadi ikut negeri, kita
kita juga mendaftarkan kes-kes daripada lokasi-lokasi kluster yang kesnya tinggi positivity rate, dan inilah yang kita gunakan untuk membuat surveillance genomik. Surveillance genomik, dan surveillance genomik ini akan membuat hidupkan genom. Setakat ini kita telah pun dapat sebanyak varian yang telah pun diumumkan baru, varian baru sebanyak 148 varian baru telah pun dikesan sehingga kini 183 varian baru dikesan melalui surveillance genomik ataupun pengesan dengan genom, dan 167 varian ialah variant of concern dan 16 case ialah variant of interest. Jadi untuk itu kita masih lagi terus melaksanakan genomic surveillance, dan genomic surveillance ini kita laksanakan dalam masa 3 bulan yang akan datang. Sebanyak 3,000 surveillance akan dibuat, dan ini merupakan 10% daripada jumlah keseluruhan yang kita nak laksanakan. Terima kasih. Hi, my question is to YB Khairi. With regards to students who want to apply for earlier vaccination to study overseas, some say they have applied, but all they received is an acknowledgement from CITF. No news whether it's even approved, and of course no appointments have been given. In such a situation, what should these students do, especially as their semester is starting soon, around August or September? As I said, we've issued 5,621 appointments already. I'm sure that the remaining applications are being processed and appointments will be given out as soon as possible. Hi, YB Khairi. Rosanna here from Reuters. Just one question. Thank you for your assurance last week to ensure vaccinations for media going for Olympics. Just want to know when we can expect the appointments, as some of us do need to get our second doses by next week due to quarantine and other conditions imposed by the authorities. Is the Olympic bound athletes, journalists, is it? Yes. Okay, so for now about 52 Tokyo-bound athletes have not received full vaccination. So we will be pushing out those appointments, and of those 15 have received their first dose of AstraZeneca. So we're compiling these and we'll be giving you your second dose before you have to leave for Tokyo. We'll get them by next week. Inshallah. Okay, Assalamualaikum Datuk Sri. Yeah. My question is, are there any numbers for category 4 to 5 COVID patients who were infected despite being semi or fully vaccinated? Is there any data on this? Ya, kita ada healthcare worker yang kita buat survey daripada 500 daripada kes-kes di kalangan healthcare worker yang terjangkit semula dengan COVID-19 selepas divaksinasi. Cuma satu saja yang menjangkaui kes stage 4. Yang lain semua stage 1 and 2. Ini menunjukkan bahawa vaksinasi berkesan untuk melindungi sesiapa yang dijangkiti COVID-19 selepas minum vaksinasi tidak akan menjadi serius ataupun severe stage 4 5. Data ini menunjukkan bahawa keberkesanan vaksinasi kita di kalangan healthcare worker yang telah pun kita buat surveillance ataupun pemantauan setakat ini menunjukkan bahawa program vaksinasi sangat baik dan berkesan. Okey, ada lagi? Kelas ada DFM tadi nak tanya? Tak ada? Nombor? Ada? Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.